Buletin Didik 27 Mac bersama saya Khairi Hazwan Muhammad Asri. Assalamualaikum, salam hormat dan salam sejahtera. Kementerian Pendidikan diarah percepatkan usaha ke arah proses pendigitalan demi melonjakkan kelestarian sektor pendidikan negara. Menurut Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, usaha itu termasuk menyediakan capaian internet yang baik khususnya di kawasan luar bandar, penyediaan kelengkapan seperti peranti, peralatan komputer dan pengisian pembelajaran. Supaya mutu pendidikan negara kita ini dapat kita tingkatkan setara, malahan lebih baik berbanding dengan setengah-setengah negara yang sudah pun maju dalam bidang ini, maka tidak dapat kita elakkan selain daripada kita menyediakan satu ekosistem pendidikan yang agak sesuai, ialah untuk mengupayakan pelajar dan guru kita dengan alat-alat yang membolehkan mereka itu belajar walau di mana sekalipun mereka berada. Dan ini bermakna bahawa sistem pendidikan negara kita mesti menuju ke arah sistem pendidikan digital ataupun digital education. Perdana Menteri berkata demikian ketika berucap semasa program Jom ke Sekolah Parlimen Paguh dan Dun Gambir di Kompleks Sukan Paguh siang tadi. Sektor pendidikan tidak terkecuali terkesan dengan pandemik COVID-19 sejak Mac tahun lalu apabila mengubah struktur sistem pembelajaran secara langsung kepada kaedah atas talian. Tambah Tan Sri Muhyiddin, proses pendigitalan pendidikan perlu selaras dengan capaian internet 5G bagi memastikan keberkesanan usaha itu. Terdahulu, sejumlah RM240,000 disumbangkan Yayasan Pelajaran MARA kepada Parlimen Paguh bagi diberikan kepada pelajar-pelajar golongan B40. Dalam majlis sama, Perdana Menteri turut menyeru rakyat segera mendaftar dalam program imunisasi COVID-19 kebangsaan demi kesejahteraan diri. Tan Sri Muhyiddin yang juga ahli Parlimen Paguh memberitahu rakyat perlu mengambil peluang yang disediakan oleh kerajaan secara percuma. Kita sudah pun roll out program kita untuk vaksinasi. Saya nak minta semua orang Paguh, hukuman untuk orang Paguh wajib mesti dapat vaksin. Boleh tak? Wajib dapat vaksin. Saya dah dapat vaksin 2 kali. Isteri saya pun okey. Tengok, makin handsome, makin cantik. Tak ada masalah, tak sakit, segar lagi, makan macam biasa, tidur macam biasa. Jangan takut. Supaya dengan keadaan begitu, sudah ramai kita semua dapat suntikan vaksin, maka lebih selamat kehidupan kita. Itu tujuan kerajaan. Bukan niat kita apa-apa, tapi nak menolong rakyat. Dan rakyat harus tolong diri saudara-saudari sendiri untuk menolehkan kehidupan saudara akan terus berada dalam keadaan yang selamat dan sehat. Tambah Tan Sri Muhyiddin, menerusi taklimat oleh Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Khairi Jamaluddin dan Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba semalam, seramai 7 juta rakyat Malaysia sudah berdaftar dengan program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Bagaimanapun, Perdana Menteri menjangkakan penambahan angka sehingga mencapai 10 juta sehingga 26 juta orang rakyat dalam satu tempoh tidak lama lagi. Lembaga Peperiksaan siap siaga memastikan proses mentadbir urus calon ujian bertulis Sijil Tinggi Agama Malaysia STM 2020 bermula 29 Mac hingga 7 April ini berjalan lancar. Pengarah Peperiksaan Datuk Fakhruddin Ghazali berkata, pelaksanaan STM akan mengikut SOP yang ditetapkan seperti Peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia SPM baru-baru ini. Kita haraplah calon-calon Sijil Tinggi Agama Malaysia ini terus ambil pengajaran daripada calon SPM 2020. Apa yang sudah berlaku dengan adik-adik ini diikuti oleh abang kakak yang duduk kistam ini. InsyaAllah, petugas peperiksaan kami sudah pun diberi taklimat, penerangan yang jelas. Jadi, saya harap kumpulan petugas ini juga akan melancarkan lagi perjalanan STAM. Menurut Datuk Fakhruddin, seramai 1,144 petugas peperiksaan dilantik bagi memastikan peperiksaan berjalan lancar di 236 pusat peperiksaan di seluruh negara bagi memastikan kelancaran pengurusan peperiksaan dan mencegah penularan COVID-19. Calon diingatkan agar sentiasa mematuhi SOP dalam pengurusan pentaksiran pusat dan peperiksaan awam. Dan berikut pesanan Datuk Fakhruddin kepada calon yang akan menduduki ujian bertulis STAM.
Kepada anak-anak yang bakal menduduki Sijil Tinggi Agama Malaysia ini, bertenanglah. Itu kunci kepada kejayaan. Tenang untuk menghadiri peperiksaan Sijil Tinggi Agama Malaysia ini kerana kami di Lembaga Periksaan, khususnya Kementerian Pendidikan Malaysia, sudah bersedia untuk menguruskan peperiksaan anda. Mengikut rekod Kementerian Pendidikan, seramai 7,277 calon akan mengambil peperiksaan STAM 2020. Baik, ini sesuatu yang perlu kita sama ada guru atau pelajar ambil maklum mengenai kemungkinan ada di kalangan rakan-rakan kita mengalami masalah psikologi. Rekod menunjukkan purata sehari 15 panggilan diterima talian sokongan psikososial sepanjang pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan 2.0. Kajian mendapati antara panggilan yang diterima membabitkan konflik kekeluargaan, hal berkaitan COVID-19, bantuan keperluan asas termasuk gangguan mental dan cubaan bunuh diri. Menurut pakar perubatan kesihatan awam Unit Kesihatan Mental Bahagian Kawalan Penyakit Kementerian Kesihatan Dr. Nur Rashikin Ibrahim, terdapat beberapa sebab yang menjadi penyumbang kepada risiko masalah kesihatan mental. Antaranya faktor biologi dan trauma hidup seperti keganasan domestik atau muflis. Namun stigma masyarakat menjadi penghalang untuk mereka tampil mendapatkan bantuan. Kita kena perlu hindarkan jangan ada stigma untuk mereka mendapatkan bantuan. Bila kita tahu bahawa kita ada anggota keluarga ataupun kita ada neighbor, ya, janganlah kita stigmakan tak nak kawan dengan dia orang because dia orang ada penyakit mental contohnya, kan. Sedangkan kita sebagai masyarakat kita kena memberi support. Jelasnya, perubahan tingkah laku drastik antara petunjuk awal seseorang mengalami masalah kesihatan mental. Untuk itu, masyarakat sekeliling perlu cakna dan memahami punca masalah berkenaan. Kita perlu juga tahu bahawa apa perbezaan di antara memang dia menghadapi stres yang teruk dengan kemurungan. Because sekarang ni semua orang di kalangan masyarakat saya murung, sedangkan sebenarnya dia memang stres yang amat. Jadi kalau yang betul-betul stres tu kita cari jalan macam mana nak coping, basic coping methods. Tu yang important sebab antaranya yang kita nak war-warkan di sini, satu adalah belajar teknik pernafasan ataupun deep breathing technique. Because kadang-kadang dalam keadaan kita stres, kita worry, kan, deep breathing technique ni boleh membantu kita. Dan seterusnya macam berkongsi perasaan dengan orang yang kita percaya. Jangan terkejut kerana ketika ini kebanyakan panggilan yang diterima juga mengenai kebimbangan pengambilan vaksin COVID-19. Untuk itu adalah penting untuk kita tahu tempat atau pihak yang perlu kita rujuk jika berdepan situasi terbabit. Untuk makluman, talian sokongan psikososial dilaksanakan Kementerian Kesihatan KKM dengan kerjasama 15 badan bukan kerajaan NGO. Bab penderaan atau penganiayaan ke atas kanak-kanak, jaminan daripada Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, individu yang terlibat akan dikenakan hukuman setimpal. Jadi di pihak kementerian kita berharap agar pihak berkuasa akan menjalankan siasatan dengan segera dan kita tak akan berkompromi mana-mana yang kita dapati bersalah dalam melanggari kanak-kanak tahun 2001 ini. Ya, di pihak kementerian kita nak minta juga sebab kita ada talian kasih. Ya, kita kalau ada perkara-perkara yang mencurigakan, ada perkara-perkara ini kita minta supaya rakyat untuk telefon kepada talian kasih 15999 supaya aduan dapat dibuat. Bersama kembali di Buletin Didik, meningkatkan kualiti kehidupan kanak-kanak istimewa khususnya yang terlantar bagi melatih posisi berdiri untuk mengelakkan komplikasi kesihatan. Standing bed for physiotherapy exercise juga disifatkan lebih mudah menjimatkan masa rawatan, tenaga dan kos selain memberi keselesaan kepada pesakit. Disebabkan manfaat dan kelebihan produk berkenaan, ia dinobatkan sebagai penerima Anugerah Perdana Inovasi Kementerian Kesihatan 2020. Standing bed for physiotherapy exercise dihasilkan kumpulan TA Power dari Hospital Tengku Anis, Pasir Putih, Kelantan bermula pada 2015. Ia direka kepada pesakit kanak-kanak pengidap palsi cerebral, spina bifida dan sindrom Down. Cetusan idea pembikinan produk inovasi itu berikutan pelbagai kekangan dihadapi dengan rawatan yang menggunakan badan petugas fizioterapi dan bola gym untuk menyokong pesakit pada posisi berdiri. Standing bed ini fleksibel dan juga dia
bila kita buat rawatan kepada kanak-kanak istimewa ni, dia enjoy lah. Okay, sebabnya kita tak bagi tekanan kepada kanak-kanak istimewa ni. Nanti bila kita apply dekat pesakit, keluarga, family dia pun happy sebabnya dia boleh beriadah bersama-sama dengan adanya standing pack ni lah. How long did it take? Anugerah khas Inovasi 2020 pula diberikan kepada Specimen Management Information System SMIS. Menerusi SMIS, ia berupaya mengintegrasikan beratus ribu permohonan keputusan ujian semua fasiliti kesihatan seluruh negara dan dunia secara dalam talian. Sementara itu, aplikasi MySejahtera merangkul johan kategori teknologi. Di samping output dari menjalankan penyelidikan, ada outcome ataupun hasil-hasil yang wajar dimajukan sebagai produk yang boleh diguna pakai, boleh TKM dan boleh dikomersialkan. Ini kerana inovasi dan teknologi digital sewajarnya membawa transformasi ke arah sistem penjagaan kesihatan yang lebih mampan, melengkapi kepakaran profesionalisme, menambah kecekapan penyampaian dan menyediakan penyelesaian yang berkesan dalam pelbagai aspek kesihatan. Turut dilancarkan produk komersial Hospital SmartBed hasil inovasi Syamsul Kamal Muhammad Khair dari Hospital Selama Perak. Ia bertujuan mewujudkan norma baharu budaya prosedur kerja pengimejan diagnostik kes trauma dan kronik dengan mengutamakan 3K iaitu keselamatan, keselesaan dan kesejahteraan pesakit. Persatuan Cerebral Palsy Johor menerima sumbangan bernilai RM500,000 dari Johor Corporation JCorp bersama anak syarikatnya. Sumbangan itu bertujuan untuk membiayai keperluan persatuan terbabit dalam menjalankan pelbagai aktiviti mereka sepanjang tahun ini, khususnya bersama ibu bapa yang mempunyai anak penghidap cerebral palsy. Majlis penyerahan replika cek disampaikan pengerusi Yayasan JCorp Rozaini Muhammad Sani kepada pengerusi Persatuan Cerebral Palsy Johor, Tunku Fatimah Faridah Tunku Osman. Ia turut disaksikan pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Negeri Zaitun Ismail. Menurut Zaitun, dianggarkan seramai 68,000 individu OKU melibatkan pelbagai usia telah berdaftar di seluruh negeri ini. Kerajaan Negeri Johor juga merancang untuk menjadikan sekolah pendidikan khas cerebral palsy di negeri itu sebagai sebuah sekolah bantuan penuh kerajaan. Menurut Zaitun Ismail, perkara itu masih di peringkat awal. Bagaimanapun pihaknya akan bertemu dan berbincang dengan Jabatan Pendidikan Negeri dan kemudian membawa harapan ini kepada Kementerian Pendidikan KPM. Kepada ulat buku atau yang mahu menjadi ulat buku, sedang berlangsung Pesta Buku dalam talian terbesar di Malaysia. Juga dikenali sebagai Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur atau KLIBF 2021 online. Pesta buku ini dianjurkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia dengan kerjasama antaranya Dewan Bahasa dan Pustaka DBP. Pelbagai jenis buku khususnya dalam bab pendidikan ditawarkan. Apa kata layari laman web Ketera untuk maklumat lanjut. Pesta berlangsung sehingga 4 April ini. Tiada istilah merdeka selepas tamatnya peperiksaan SPM. Ramai anak muda kini bijak memanfaatkan masa dengan melakukan pelbagai kerja sambilan. Bagi bekas pelajar SMK Badan Tun Hussein On 2, Wan Muhammad Nazrin Wan Rusdi Yusri, minatnya dalam bidang baik pulih kenderaan bermula daripada sekadar sering mengikuti bapa ke bengkel. Kini kemahirannya dalam bidang itu dapat dipertingkat melalui kerja sambilan. Enggan membuang masa selepas tamatnya kertas peperiksaan SPM Isnin lalu, Wan Muhammad Nazrin Wan Rusdi Yusri meneroka peluang pekerjaan secara sambilan di perniagaan yang diusahakan keluarga. Beroperasi sejak 4 tahun lalu, Nazrin kini banyak membantu dalam kerja-kerja membaik pulih kenderaan di bawah pemantauan bapanya Wan Rusdi Yusri Wan Ahmad. Kereta first yang saya repair kancil breakdown sebab enjin rosak kan.
Lepas tu saya belajar untuk tukar enjin dari pakcik saya. Banyak saya belajar, pengalaman saya dapat. Saya dapat pengalaman untuk baiki kereta sendiri ke kalau rosak kereta sendiri. Lepas tu pakcik pun ayah saya dalam bidang ni. Biarpun hanya bekerja secara sambilan, namun ia sudah cukup untuk membantu perniagaan yang kini mempunyai 4 orang pekerja. Tidak mahu membebankan Nazrin dengan aspek-aspek teknikal yang sukar dipelajari dalam waktu singkat, Nazrin diberi kepercayaan untuk melakukan kerja baik pulih asas. Buat sementara waktu ni saya bagi yang simple-simple dulu. Saya bagi simple-simple, contohnya buka enjin dan pasang ni kita kena guide lah. Sebab kalau buka mudah je. Apabila untuk nak memasang, saya akan guide lah. Sama ada saya ataupun pakcik dia ataupun pekerja lain lah untuk guide dia. Alhamdulillah lah, dia dah boleh basic tu memang ada. Alang-alang menyeluk pekasam, biar sampai ke pangkal lengan. Biarpun kadang-kala berdepan dengan cabaran, namun sokongan ahli keluarganya membuatkan minat Nazrin semakin mendalam terhadap bidang ini. Nazrin turut berazam untuk meneruskan kerja sambilannya ini sehingga mendapat keputusan SPM. Cabaran dia bila orang dah modify nak tukar gearbox tu sempit, tak muat nak masukkan tangan ke, nak betulkan jatuh gearbox, orang kena tolong. Nazrin berhasrat untuk menyimpan allowance yang dibayar secara bulanan. Hasil kerja sambilannya itu untuk dana bagi memasuki institusi pengajian tinggi kelak. Bermula sekadar hobi mengumpul kereta mini, kini minat itu menjadi peluang untuk menjana pendapatan. Mengambil tanggungjawab sebagai anak sulung dalam keluarga untuk membantu mencari rezeki. Muhammad Amirul Ashraf Zani mampu menjana RM500 hingga RM600 sebulan melalui pembuatan kereta mini. Pelajar tingkatan 5 SMK Padangkala, Kota Baru, Kelantan ini mula menceburkan diri dalam pembuatan kereta mini sejak setahun lalu. Amirul banyak mempelajari cara-cara pembuatan kereta mini daripada rakannya yang berkongsi minat yang sama selain melalui saluran YouTube. Minatnya itu mendapat sokongan penuh daripada keluarga, guru-guru serta rakan-rakan. Setakat ini, sebanyak 30 biji telah terjual. Selalunya pembeli-pembeli ini ialah terdiri daripada ahli-ahli kelab kereta. Alhamdulillah, dengan hasil jualan ini, saya dapat membantu keluarga kerana keluarga saya miskin dan ayah saya tidak dapat bekerja kerana sakit dan juga bergelar sebagai OKU. Sering menyertai pameran kereta mini bersama rakan-rakannya, Amirul mendapat 2 hingga 3 tempahan dalam sebulan. Ujarnya lagi, sebuah kereta mini boleh dijual dengan harga RM200 hingga RM300. Proses pembuatannya pula memakan masa 3 minggu hingga sebulan bergantung kepada tahap kesukaran. Proses itu merangkumi melakar, membentuk, menebuk, menampal simen epoxy serta mengecat. Kereta pertama yang saya cipta ialah Proton Saga. Pelanggan akan memberikan gambar-gambar kereta mereka dan saya akan mengolah serta mereka cipta sebagaimana pelanggan mahukan. Biarpun masih bersekolah, ia tidak menghalang Amirul untuk meneruskan minatnya dalam pembuatan kereta mini. Bagaimanapun, Amirul akan memperlahankan kerja-kerjanya itu bagi memberi fokus kepada peperiksaan SPM kelak. Sebuah sekolah tinggi di Newnan, Amerika Syarikat rosak akibat dipukul puting beliung. Dinding bangunan runtuh, serpihan kayu bertaburan di merata tempat dan tingkap kaca pecah. Kejadian berlaku awal pagi tadi. Beberapa batang pokok dan tiang elektrik tumbang menyebabkan penduduk di beberapa kawasan terpaksa bergelap. Polis Newnan dalam satu kenyataan di Facebook menggesa penduduk supaya tidak berada di atas jalan raya. Jumlah kerosakan masih dinilai. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan, manakala dalam kejadian ribut di Alabama 2 hari lalu, 5 orang maut.
Masih di Buletin Didik, anak kepada pasangan Malaysia yang berpangkalan di United Kingdom dinobatkan sebagai pemenang pertandingan rekaan maskot rasmi Sukan Commonwealth Birmingham 2022. Emma Lu, 10 tahun yang mereka maskot bertemakan seekor lembu, berjaya menewaskan ratusan penyertaan lain dari seluruh United Kingdom. Penganjur Sukan Commonwealth memaklumkan rekaan imajinasi unik Emma dari Bolton, Greater Manchester dipilih daripada ratusan penyertaan yang dihantar oleh kanak-kanak berusia 5 hingga 15 tahun. Ibu dan bapa Emma, Dr. Eric Lu dan isterinya Xiao Peng, berpindah ke Manchester dari Kuala Lumpur pada tahun 2007. Menurut Emma, Perry, lembu jantan yang menjadi maskot rekaannya, mewakili sejarah, identiti dan budaya Birmingham. Ia dihiasi dengan segi 6 berwarna, melambangkan penyatuan Commonwealth dalam kerjasama dengan pelbagai komuniti. But I got the idea of a bull from the bull ring in Birmingham, and then here are my hexagons because they're strongest shape and they represent everyone coming together for the Commonwealth Games. Then there's the colours, which are all the colours of the Commonwealth flags. Katanya dia tidak sabar untuk menghadiri upacara pembukaan Sukan Commonwealth Birmingham pada Julai tahun depan. Sebuah karya seni lukis yang dihasilkan atas kanvas terbesar di dunia dijual pada harga $62 juta atau bersamaan 256 juta ringgit di Dubai, Emirat Arab Bersatu. Ia menjadikan lukisan kedua paling mahal pernah dijual dalam acara lelongan oleh seniman yang masih hidup. Lukisan berjudul The Journey of Humanity oleh seniman Britain Sasha Jaffrey tercatat dalam rekod dunia Guinness bagi kategori seni kanvas terbesar. Ia dilukis atas kanvas besar yang dibentang di lantai Dewan Hotel Atlantis di Dubai selama 7 bulan sepanjang tempoh pandemik COVID-19. Jaffrey telah menggunakan 1,065 berus lukisan dan 6,300 liter cat untuk menyempurnakan karyanya dan kanvas ini dibahagikan kepada 70 lot untuk jualan. Kesemuanya dibeli oleh warga Perancis André Abdon, seorang pemilik perniagaan mata wang kripto yang bermastautin di Dubai. Abdon berkata dia kini merancang untuk fasa seterusnya, iaitu meraih lebih banyak wang bagi tujuan kebajikan tanpa memperincikannya. Sasaran Jaffrey adalah mendapatkan sejumlah $30 juta bagi tujuan kebajikan dengan melelong karya selebar 1,800 meter persegi. Senarai penerima sumbangan kebajikan itu termasuk pihak yang diwakili UNICEF, UNESCO, Global Gift Foundation dan Dubai Cares. Misi Jaffrey adalah mengubah kehidupan kanak-kanak di seluruh dunia dan mengembalikan kemanusiaan. Sebuah muzium kertas dibuka di Saint Petersburg, Rusia. Menurut pengasasnya, tujuan beliau membuka muzium itu adalah untuk memberi inspirasi kepada pelawat dengan kepelbagaian objek yang boleh dibentuk daripada kertas. Antara objek yang dipamerkan adalah tikus, burung hantu dan seorang wanita. Seekor naga kertas dikenali sebagai Kuzma paling menjadi tarikan. Jika berminat dan seperti yang pernah dilakukan di sekolah, kita juga pernah membuat objek seni daripada kertas terpakai. Untuk lebih mudah, gunakan surat khabar lama dan gam. Ini adalah muzium kertas kedua dibuka di Rusia selepas di Nizhny Novgorod pada 2018. Keindahan bunga sakura di Jepun mengakhiri Buletin Didik malam ini. Saya Khairi Hazwan Muhammad Asri. Salam hormat, salam sejahtera dan Assalamualaikum.